Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semoga anak-anak murid semua dalam keadaan yang sihat dan ceria. Okey, jom kita sambung bab 6 jadual berkala. So minggu lepas kita dah sambung mengenai 6.1 iaitu pengelasan unsur. So hari ni kita sambung lagi 6.1 pengelasan unsur. Okey, tapi kita yang pertama kita mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala. Okey, yang kedua membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Jom kita lihat. Okey, jadual berkala. Terkenal mengenai jadual berkala. So, pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains ni telah menemukan banyak unsur dalam muka bumi kita. So, mereka telah menyusun cara yang terbaik iaitu secara yang lebih tersusun dan sistematik ke dalam jadual berkala. Jadi jadual berkala ni mengandungi 3 yang terbesar iaitu logam, separuh logam, bukan logam dan ada juga gas nadir. Jom kita lihat jadual berkala. So jadual berkala yang menegak iaitu 1 hingga 18 ialah kumpulan. Okey, dan yang mendata itu adalah kala. So yang kamu perlu tahu ialah yang berwarna hijau tu adalah logam. Sebab unsur-unsur logam yang telah disusun, okey, yang mengikut ciri-cirinya yang sama. Dan disusun yang berwarna biru itulah separa logam, iaitu dia bersifat logam dan juga bersifat bukan logam. So yang berwarna kuning ialah unsur bukan logam. Dan di mana unsur-unsur gas nadir? Okey, gas nadir ataupun kita panggil gas lengai, yang gas yang tak aktif di dalam muka bumi kita. Tapi dia juga digunakan secara komersial. Okey. Kita kenalan iaitu gas nadir di dalam kumpulan 18 iaitu di dalam bukan logam. Okey. Seterusnya kita lihat unsur iaitu unsur ni kita kenal kepada dua iaitu logam dan bukan logam. Okey, logam contohnya aluminium, besi, kuprum dan zinc. Okey, dan bukan logam ialah iodin, klorin, sulfur dan karbon. Jom kita lihat contoh-contoh logam yang ada dalam muka bumi kita. Okey, kita lihat dulu logam. Okey, unsur-unsur logam contohnya besi, kuprum, aluminium dan zinc. So kita lihat dulu apakah contoh-contoh dan ciri-cirinya. Okey, ciri yang pertama bagi besi. Okey, untuk besi ialah logam dia yang sangat kuat sebab itu ia digunakan di dalam pembinaan bangunan. Okey, dan dia mudah ditempa, boleh dibentuk apa yang kita nak. Okey, dan ia bersifat bahan magnet. Okey. Khususnya konduktor elektrik yang sangat baik. Itu adalah sifat ciri bagi besi. So besi ni dia berwarna kelabu. Okey. Dan seterusnya kita lihat kepada kuprum. Kuprum ni dia kuat. Okey, sebab itu dia tahan karat. Maka dia digunakan secara penggunaannya dalam elektrik, bahan elektronik, wayar kuprum. Okey, dan dia mudah dibentuk dan mudah dibentuk dan juga dia dibengkok. Itu yang penting. Okey, so sangat berleluasa digunakan di dalam elektronik. Dan juga wayar kuprum. So kuprum ni dia adalah konduktor elektrik yang sangat baik dan dia berwarna coklat kemerahan. So yang ketiga kita lihat aluminium. So bila kamu lihat aluminium, kamu mesti teringat kerajang aluminium. Yes, tepat sekali. Aluminium ialah logam yang berwarna berkilat. Okey, logam yang berkilat, lepas tu dia mudah ditempa. Kita boleh dibentuk dia dan dia kuat dan ringan. Sebab itu dia digunakan secara berleluasa juga di dalam pengangkutan, iaitu membina badan kapal terbang sebab ia ringan. So dia berkilat kan, bila kamu nampak dia berkilat dan dia berwarna kelabu. Itu aluminium. So kita lihat pula ciri bagi zinc. Zinc kamu teringat dengan atap zinc rumah. Itulah yang utama. Okey, atap zinc rumah dan dia kuat. Dia pepeja dia berwarna kelabu. Dan dia juga konduktor elektrik yang sangat baik. So kita dah belajar dah mengenai ciri logam. So kita lihat pula kepada contoh dan ciri bukan logam.
So kita lihat yang pertama iaitu klorin. Klorin ni dia gas berwarna kuning, dia wujud juga dalam keadaan cecair tapi dia warna kuning ke hijauan. Okey, klorin juga dia bersifat peluntur warna dan juga beracun. Contohnya klorok. Jadi kamu janganlah basuh baju berwarna letak klorok, memang dia akan lunturkan warna baju. Okey, dan juga karbon. Okey, karbon dia berkilat, bukan berkilat, kamu tengok mata pensel. Okey, mata pensel dia buat daripada karbon. Sebab tu ia ringan, dia licin. Dan unsur ni dia adalah bukan logam yang konduktor dia elektrik yang baik. Salah satu yang special untuk karbon, ia adalah konduktor elektrik yang sangat baik dan dia berwarna hitam lah. So kita lihat kepada sulfur. Okey, sulfur ni dia pepejar berwarna kuning dan dia bersifat beracun. Okey, selalunya kita guna dalam bahan peledak jugalah dalam belerang. Okey, bahan mercun ke untuk sulfur ya. So iodine dia berwarna hitam dan dia beracun tapi dia bersifat antiseptik. Antiseptik ni digunakan dalam perubatan lah untuk mengubati luka. Okey, sebenarnya banyak sangat kita punya unsur-unsur dalam muka bumi kita. So kita perlulah menghargai jasa ahli sains yang menjumpai dan menyusun semua unsur-unsur ni yang memudahkan kita sekarang. Dan unsur-unsur ini dia sebenarnya dia sangat-sangat penting lah dalam buat barang perhiasan dengan menggunakan emas, contoh perak, platinum. So dia juga digunakan dalam bidang pembinaan yang saya sebut tadi. Okay, pengangkutan dia digunakan, lepas tu kesihatan, perubatan, pertanian dan juga perindustrian. Okey, jom kita lihat dalam topik 6.2. Okey, 6.2 ialah campuran. Okey, dalam topik 6 campuran ini kita akan lihat iaitu kita berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan kita. So kita dapat menyelesaikan banyak masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal tersebut. Okey, jom kita lihat campuran. Apa maksud campuran? Kita kenal maka tak cinta kan. So campuran ni dua atau lebih unsur atau sebatian dia bercampur secara fizikal. Contohnya koktail. Macam mana kamu buat koktail? Kamu campur jeli, buah-buahan, lepas tu letak susu kan. Itu adalah secara fizikal. Sama juga salad, kita campur pelbagai jenis buah-buahan, lepas tu salad dan ada jenis berbawang dan sebagainya, letak sos. Okay, itu adalah salad. Okay, air batu campur, kita letak susu, ais, kacang, jeli dan sebagainya. Dan sama juga dengan air kopi. Okay, dan kita lihat kaedah pengasingan bagi campuran ini. Boleh ke campuran ini diasingkan? Okay, paling mudah kalau kemak kamu buat air kopi kan, mesti nak tapis. Mesti nak asingkan dia punya kopi dengan air kopinya, sedap kopi kan. Itulah basic yang kita gunakan. Okay, dalam uji dalam makmal kita panggil kaedah pengasingan campuran. Okay, kita boleh juga kita asingkan melalui secara fizikal sebab campuran itu terbentuk pun melalui fizikal. Contohnya roti sandwich kita boleh pisahkan saladnya dengan roti. Okay, perkara mudah kan. Contohnya musli. Musli yang cikgu tunjuk tu ada campuran buah-buahan, ada oat, ada buah-buah kering. Itu kita boleh asingkan sebenarnya. Ikut saiz lah. Ikut saiz bahan tersebut juga. Okey, jom kita lihat beberapa, ada 6 kaedah fizikal yang kita asingkan campuran tu, iaitu kromatografi, pengapungan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, penapisan dan juga penurasan. So, jom kita lihat kaedah penurasan. Okay, kaedah penurasan ni sebenarnya dia untuk mengasingkan bahan pepejar yang tak larut daripada cecair di dalam campuran antara cecair dan juga pepejar. Contohnya air kopi lah, kita nak turaskan sedap kopi tu daripada air kopi. Kalau dalam makmal kita guna kertas turas, kalau kat rumah kita guna penapis. Sama juga konsepnya di situ ya. Okey, yang seterusnya kita guna kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ni kita nak asingkan campuran cecair dan cecair terlarut campur. Contohnya air dengan alkohol. Air dengan alkohol ni dia boleh terlarut campur. Okey, dan mempunyai takat didih berbeza dan kedua-dua bahan mesti ada takat didih berbeza baru kita boleh guna kaedah penyulingan. Contohnya alkohol dan air. Alkohol dan air takat didih berbeza, kemudian dia boleh terlarut campur. So jadi kita boleh asingkan alkohol dan air melalui kaedah penyulingan. Okay, contoh lain ialah kita ekstrak minyak wangi. Kita juga melalui kaedah penyulingan.
Okey, seterusnya kita menggunakan pemisahan menggunakan magnet. Okey. Kamu semua tahu magnet bar kan, besi berani kan. Kanak-kanak dulu pandai suka je main besi berani ni. Yang ada dekat basikal tu kan, dekat tayar tu. Okey, sebenarnya magnet ni, kaedah magnet ni mengasingkan bahan bermagnet daripada campuran bahan bermagnet dan bahan bukan bermagnet. Contohnya sebut besi daripada campuran besi dan tanah. Okey, besi adalah bahan bermagnet. Okey, campuran tanah bahan bukan bermagnet. So kita boleh pisahkan. Sebut besi akan tertarik kepada magnet bar dan yang tertinggal hanyalah pasir di dalam piring Petri. So kita boleh pisahkanlah dua campuran ini. Okey, seterusnya kaedah pengenapan. Kaedah pengenapan, kita boleh mengasingkan campuran cecair dan bahan pepeja yang tidak larut dalam cecair tersebut. Contohnya kita nak asingkan pasir dan air. So kita larutkanlah pasir dengan air. So pasir dia akan terenap di bawah, air berada di atas. Jadi kita boleh pisahkanlah air, kita tuang air. So kita boleh tinggalkan pasir dalam gelas. So itu adalah kaedah pengenapan. So kita lihat kaedah pengapungan. So kaedah pengapungan ni kita guna corong pemisah. Okay, dia mengasingkan bahan yang tak larut dan kurang tumpat yang terapung di atas permukaan air. Contohnya campuran air dan minyak. Okay, air akan berada di atas lapisan minyak. Air berada di bawah lapisan minyak, minyak berada di atas. So, jadi kita boleh pisahkan kedua-dua lapisan tersebut guna corong pemisah. Okey, selanjutnya kaedah kromatografi. Kaedah kromatografi, dia mengasingkan campuran jumlah yang sedikit. Contohnya, campurannya adalah sedikit yang kita guna. Contohnya dakwat pen lah, contohnya dakwat ink ke, dakwat warna. Kamu boleh buat sendiri kat rumah, kita guna kertas turas. Kalau guna tisu pun boleh juga. Pemalsuan dokumen dengan mengasingkan dakwat-dakwat pen yang digunakan. Okey. Dan bahan pewarna yang berbahaya dalam makanan. So bahan makanan kita makan tu kita tak tahu bahan pewarna di dalam dia. So boleh guna kaedah kromatografi, ambil sampel makanan, kita boleh ambil, kita boleh guna juga kaedah kromatografi. Okey, contohnya biskut, jeli, gula-gula kan yang kita makan. So itu sahaja 6 kaedah fizikal yang kita pisahkan campuran. Ya, setakat ini. Terima kasih semua, selamat belajar di rumah.